Ini macam filem Datuk Yusuf Aslam, Roda-roda Kota Raya. Sampailah terikut-ikut orang Malaysia pun buat juga. Oh lah mak, buat malu kau orang ni. Teruk. Pak Jokowi masuk nominasi korupsi dekat OCCRP. Oknum polisi Indonesia memeras warga Malaysia dekat DWP. Habis tu parkir liar dah masuk pula dekat Malaysia. Sampai orang Malaysia terikut-ikut. Majulah Singapura. Di Singapura dah masuk belum Mbak Yu parkir liar? Karena kalau di Indonesia, parkir liar atau pungutan liar ni bisnis yang menjanjikan. Satu hari aja boleh sampai Rp250,000. Satu bulan dah berapa? Kalikan 30. Walaupun duit rupiah ni kecil lah dibandingkan dengan duit ringgit Malaysia. Tapi kalau tinggal di Indonesia, duit segitu, dah kaya raya. Tapi kalau dia buat parkir liar tu dekat Malaysia, jadi jutawan dia balik Indonesia Mbak Yu. Senangnya puak asing dapat duit kerap pemantauan. Lepas tu halau keluar balik ke negara dia, kata Haris Hilman. Yang dah buat pelaku ni dekat negara orang, balik. Jangan buat malu. Balik korang. Nanti lewat Tanjung Pinang atau Batam nanti kalau misalnya jumpa, aku titik kaki korang satu-satu. Ulat parkir kenakan cas RM10 di Cekup, Kuala Lumpur, Malaysia. Sinar harian, kegiatan kumpulan pendatang asing tanpa izin. Parti yang sesuka hati meminta wang kepada setiap pemandu yang hendak meletak kendaraan di sekitar ibu negara ditumpaskan pada Isnin. Kegiatan ulat parkir itu dipercayai mengenai cas sekitar RM5-10 untuk setiap kendaraan. Anda boleh baca berita penuh di portal Sinar Harian. Berita inilah beda yang kau bilang kemarin tu. Aku cakap apa emang Mbak Yu? Budaya Indonesia ni dah sampai go internasional, dah sampai pula sana ke Malaysia beda. Jadi ulat ni memang parkir liar Mbak Yu? Kalau bahasa Malaysia ni beda. Parkir liar atau pungutan liar itu bilangnya ulat beda. Ulat parkir. Tapi ini orang Indonesia yang buat atau orang negara lain Mbak Yu? Jangan main-main kau ni Mbak Yu. Yang kena tangkap parkir liar tu orang Indonesia beda di Malaysia sana. Kau bacalah konten diapresiasi dari Kepri di Facebook. Tu banyak yang komentar tentang pungutan liar tu. Yang buat orang Indonesia beda ketangkap semalam. Beberapa warga asing Indonesia ditangkap semalam karena minta upah parking RM5 sampai RM10. Masuk berita, jadi janganlah buat benda tak elok di negara Malaysia. Tak nak menjadi budaya upah parking ni berlaku berterusan. Nanti warga Malaysia lama-lama tak akan terikut. Sekarang pun dah ada juga orang Malaysia buat tapi tak banyak. Sama-samalah kita jaga adab dan cari rezeki lebih halal, kata Tengku Azrai. Dijawab sama apresiasi dari Kepri. Dia jawab sendiri ni, admin dia ni. Di negeri mana tu kejadian dia, Pak Cik? Dijawab sama Tengku Azrai lagi. Kuala Lumpur, orang Myanmar pun ada buat. Katanya, oh berarti orang Indonesia sama orang Myanmar ni buat. Sampailah terikut-ikut orang Malaysia pun buat juga. Oh lah mak, buat malu kau orang ni. Teruk. Dijawab lagi sama apresiasi dari Kepri. Alamak, maafkanlah warga Indonesia yang buat perangai di Malaysia tu Pak Cik. Dijawab lagi sama Tengku Azrai. Tak apa, dimaafkan, hanya segelintir aja katanya. Betul kan beda, udah masuk budaya internasional nih parkir liar nih. Dah sampai ke Malaysia sana, dah go internasional. Harus cepat-cepat nih didaftarkan di UNESCO. Apa benda yang nak didaftarkan nih? Budaya parkir liar Indonesia kan dah sampai tuh go internasional. Dah sampai Malaysia sana. Harus daftarkanlah cepat-cepat ke UNESCO. Ya juga Indonesia ni memang harus daftarkan segera dekat UNESCO sebelum Malaysia daftarkan duluan. Nanti kena klaim ngamuk. Tapi kan parkir liar dekat Malaysia ni orang Indonesia juga yang buat Mbak Yu. Tapi kan sekarang budaya Indonesia ni kan go internasional beda. Sampai ke negara orang. Majulah Singapura. Bukan majulah Malaysia. Jadi apa kata netizen Malaysia terhadap kasus ni Mbak Yu? Kau nak aku bercakap bahasa Tamil ke, bahasa Bangla ke, bahasa Vietnam ke, atau bahasa Kamboja? Bahasa Fufu Fafa je lah, ada tak? Tunggu aku cakap ni. Ini Fufu Fafa Malaysia ni beda. Kat Jalan Alor semua gang-gang Vietnam jaga parking, kata Mun Jaya Goodman. Banyak juga rupanya. Itu kat Alor mana tu? Alor Start ke Alor mana? Lepas kes dah selesai, tolong hantar puak-puak tak kenang budi dan balik ke negara asal depo. Balik buat semak je duduk sini. Kata Tariska Andar. Aku malu memang Mbak Yu kalau ada kasus-kasus macam ni. Pak Jokowi masuk nominasi korupsi dekat OCCRP. Oknum polisi Indonesia memeras warga Malaysia dekat DWP. Habis tu parkir liar dah masuk pula dekat Malaysia. Sampai orang Malaysia terikut-ikut. Majulah Singapura. Di Singapura dah masuk belum Mbak Yu parkir liar? Pelayang banyak dah jadi toke. Rakyat susah bayar cukai. Diorang senang buat duit. Tak renew paspor, tak bayar cukai, simpan duit ribu-ribu. Suap sikit je terus lepas, kata Buhari 16. Aduh, payah juga budaya-budaya macam ni. Tak tahulah, jangan tanya saya. Benda dah lama, orang viral baru nak buat kerja, kata
Zafir Hakim. Aku rasa ada yang backing juga nih Mbak Yu. Ada orang belakang dia nih, orang dalam. Dia orang bawa budaya dia orang ke sini, kata Itazam. Kami warga Indonesia mewakili untuk meminta maaf sama warga Malaysia. Jangan terikut-ikut, tak apa. Jangan ambil juga budaya kami. Bagi kami peluang warga Indonesia ni untuk mendaftarkan ke UNESCO parking liar dan pungutan liar ni. Kalau tak tahu salah, tak payah. Pernah dekat kena Bukit Bintang, tiba-tiba muncul je puak dorang minta duit parking. Bila tanya siapa bagi kebenaran, tapi lain kita soal lain yang dijawab. Nasib time tu kebetulan ada polis trafik lalu. Goib, terus member. Minta pihak berwajib kerapkan buat permantauan. Jangan biarkan mereka sesuka hati bapak diorang nak charge. Dahlah pendatang memandai pula buat kerja macam ni, kata Chef Rizal. Itulah memang kadang-kadang ni tak sadar diri, kaca lupa kulit. Puy. Dia ingat ni Indon ke suka-suka hati minta duit ke orang parking, kata Azwan Suroto. Kalau dekat Indonesia senang nak buat macam tu. Mall yang dah ada parkir khusus saja, ada juga parkir liar. Tak payahlah aku sebutkan dekat mana mall dia. Majulah Singapura. Undang-undang Malaysia memang untuk rakyat je. Bila dengan rakyat sendiri merata tempat kau rendah. Ni dalam kelompok terang-terang lambat buat kerja, kata Firdaus Hosman. Minta maaf ya Cik Osman, jangan marah-marah sangat dengan orang Indonesia yang dekat Malaysia. Dia bawa pula budaya dia, pas tu jadi macam batik, kata Raziz Mai. Kan aku dah cakap, daftarkan dulu Indonesia ni ke UNESCO parking liar sama pungutan liar. Jangan sampai nanti diklaim. Kepada warga Malaysia, beri kami peluang untuk mendaftarkan parking liar ni dari Indonesia je budayanya ke UNESCO. Korang tak payahlah nak daftarkan ke UNESCO parking liar ni. Biar kami je lah, bagi kami peluang, okey? Mbak Yu, daftar UNESCO tu macam mana cara dia? Kau tengok aje lah tutorial dekat YouTube. Harap-harap lah tak ada negara yang dah daftarkan parkir liar ni dekat UNESCO. Kalau datang kat negara dia memang banyak macam ni. Even masa masuk kereta tu tiada orang jaga. Bila keluar je tiba-tiba ada orang kat sebelah kita minta duit, kata Ashraf. Di Indonesia kedai-kedai kecil, kedai-kedai runcit, minimarket semua tutup bungkus gara-gara parkir liar. Karena orang nak beli harus siapkan duit parkir. Beli tak beli langsung parkir, bayar. Puak bakso banyak tu kat KL buat macam tu. Sila tangkap dan sebat sebelum hantar ke tempat pembuatan bakso tempat dia, kata Tipreh. Alamak, dah ada puak bakso pula dekat Malaysia. Ini tak boleh jadi ni. Rakyat susah payah meniaga cari makan. Modal tu bayar bea cukai, sewa dan lain-lain. Orang asing meniaga tak ada modal apa, tiba pakai PBT collect parking RM10. Cukup celaka, kata Akibat. Karena kalau di Indonesia, parkir liar atau pungutan liar ni bisnis yang menjanjikan. Satu hari aja boleh sampai RM250,000. Satu bulan dah berapa? Kalikan 30. Walaupun duit rupiah ni kecil lah dibandingkan dengan duit ringgit Malaysia. Tapi kalau tinggal di Indonesia, duit segitu, dah kaya raya. Tapi kalau dia buat parkir liar tu dekat Malaysia, jadi jutawan dia balik Indonesia, Mbak Yu. Lebih jutawan kalau dia bikin parkir liar sampai ke Singapura. Iya, $1 Singapura tu dah RM12,000, Mbak Yu. Majulah Singapura. Buat korang warga Singapura, bagi kami peluang untuk mendaftarkan parkir liar ni dari Indonesia aja ke UNESCO. Jangan sampai korang mendaftarkan ke UNESCO duluan Terima kasih. Senangnya puak asing dapat duit kerap pemantauan. Lepas tu halau keluar balik ke negara dia, kata Haris Hilman. Yang dah buat pelaku ni dekat negara orang, balik. Jangan buat malu. Balik korang. Nanti lewat Tanjung Pinang atau Batam nanti kalau kita dah jumpa, aku titik kaki korang satu-satu. Penguat kuasa mesti berjalan setiap masa. Myanmar dan lihat secara teliti. Di BKL mesti lihat setiap area dan banyak segi untuk penguatkuasaan dibuat, kata Takdir Nurdin. Ini macam filem Datuk Yusuf Aslam, Roda-Roda Kota Raya. Kurang ajar punya pendatang. Ingat nak buat macam kat negara dia ke? Kata Mil WS. Maafkan kami Cik Mil WS. Bagilah kami peluang untuk daftarkan ke UNESCO parking liar ni dari Indonesia je. Memang celaka puak pendatang ni. Ikut suka dia kutip duit, tangkap dan hantar balik negara mereka, kata Hasri Nathan. Biasanya ni selalunya kalau misalnya orang-orang Indonesia yang bermasalah dekat negara orang, pasti dia hantar baliknya tu lewat Tanjung Pinang kalau tak Batam. Orang Indon lah ni bawa budaya pungli atau pungutan liar dan negara diorang kat Malaysia ni. Silap lah ni, bukan Indonesia. Ini Malaysia kot. Zaman bila nak kutip duit parking ni, kata Harimau Malaya Media. Ya, itu memang orang
Indonesia memang dari negara kami. Kamu minta maaf ya, Cik. Gila dah, teruk sangat Malaysia ni. Sampai parti pun boleh buat sesuka hati, katamu Khairi. Itulah, aku tak tahu lah tak cakap apa lagi. Tak tahu, jangan tanya saya. Perlu lebih pemantauan yang lebih kerap. Orang awam salur maklumat. Tahniah, kata Fatah Hatta. Kalau dekat zaman sekarang ni, kalau ada apa-apa langsung viralkan aja. Senang lagi hidup. Tak payah lagi sibuk-sibuk. Hahaha, untuk berapa lama kegiatan mereka berleluasa di merata tempat? Mereka macam tak takut pun, terang-terangan, kata Wanina. Sebenarnya dia orang ni takut, tapi dia orang ni terpaksa. Maafkanlah orang-orang dari negara kami ni. Bagilah kami peluang untuk daftarkan parkir liar ni. Terbawa-bawa perangai Konoha, pungli dan jukir, kata Otami Moto. Tak payah sebut-sebut Konoha. Bilang aja Indonesia. Kami dah tahu tah. Itu tuh pasti warga negara kami. Harus tegas, tangkap dan balikkan ke negaranya lagi, kata Thomas. Biasa tuh orang-orang yang bermasalah di Malaysia dari Indonesia balik ke Indonesia lagi tuh pasti lewat Tanjung Pinang sama Batam. Jaga korang. Kalau dah lewat Tanjung Pinang nanti aku titik korang ke satu-satu ya. Semangat tahun 2025 lah ni. Sekejap je kehangatannya. Mungkin sebab baru naik gaji, kata Hairul Hadi. Itu pun aku tak tahu nak jawab apa. Dia tak tahu kau tanya saya. Tak tahu malu betul puak-puak warga asing ni, kata saya Hafiz. Tak payah sebut-sebut asing. Langsung aja sebut Indonesia. Kami tahu tuh itu warga negara kami tuh. Kami minta maaf ya, Cik. Perangai Konoha lah ni. Suka-suka buat perangai macam ni kat negara orang. Bawa budaya Konoha kat tempat orang. Kan tadi aku dah cakap, tak payah sebut Konoha. Langsung sebut aja Indonesia. Kami tahu itu warga Indonesia. Aku yang takut nih, nanti di Jepang pun warga Indonesia buat gitu juga. Di Korea buat juga macam gitu. Ini Konoha tuh bahasa dari Jepang. Rotan dulu baru hantar balik, kata Tori. Mak, di rotan. Kalau tak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tak kena rotan, titik-titik isi sendiri. Majulah Singapura.